أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum. وعليكم السلام ورحمة الله. يا فتاح يا علينا افتح قلوبنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبي وإلهام الملائكة المقربين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Diharapkan tuan-tuan dan puan-puan dengan mengikuti kelas pagi ini akan menambahkan pengenalan dan pengetahuan kepada ilmu-ilmu kalimah, ya, ilmu kalimah, supaya satu hari nanti kita mahir maknanya bila kita melihat kalimah-kalimah Al-Quran tu kita sebenarnya mengenal, ya, mengenalnya. Jadi kita dengan pengenalan begitu kita dapat membantu kita untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, ya. Bukan maknanya bukan setakat kita membaca dengan membunyikan huruf-huruf dan kalimah, tetapi untuk menghayati isi kandungannya, sebagaimana Imam Ghazali kata, apabila kita membaca kita mesti terasa hati kita, ya, tercuit hati kita dengan apa yang Allah nak sampaikan kepada kita, ya. Innamal mu'minina iza zukirallahu wajilat qulubuhum, ya. Allah kata orang sungguhnya orang yang mukmin itu apabila disebut nama Allah tu, dan di dalam ayat-ayat Quran banyak nama Allah tu disebut, ya. Jadi hati kita ni bergetar, ya. Kalau kita baca relax saja, tak ada rasa apa-apa, maknanya kita tak memahami apa yang kita baca, ya. Hati itu mesti tercuit dengan ayat-ayat yang kita baca tu, ya. Okey, so kita teruskan perkongsian kita hari ini dengan mengenal kita sebenarnya mengimbas kembali, ya, sebab kalimah-kalimah tu telah kita lalui sebelum ni. Juga bagus bagi mereka-mereka yang mungkin terlepas perkongsian dulu untuk, ya, berkongsi dan memahaminya bagi mereka yang telah pun mengikuti dia sebagai ulang kaji, ya. Sebab memang belajar ni rupanya kena banyak buat ulang kaji, ya. Sekali belajarnya biasanya kita tak dapat terus kefahaman tu, ya. So kita kena ulang dan ulang, merenungi dia betul-betul, lihat baris-baris dia, lihat huruf-huruf yang digunakan, pembentukan kalimah tu macam mana, ya. Jadi daripada situ kita akan pelan-pelan, ya, mengenalnya, ya. Okey, saya dah mutekan mikrofon tuan-tuan dan puan-puan ni untuk membantu supaya tidak ada gangguan daripada bunyi-bunyi yang luaran, ya. So, teruskan perkongsian skrin. Kalau kita recall yang semalam saya bawa perkongsian tu kita telah simpan di dalam screenshot, ya, screenshot. Okay, cuba kita lihat screenshot yang ada semalam 18 19, ya. Ini gambar kita semalam lah, ya. Dan kita ambil yang ini 18. Okey. So semalam kita telah berkongsikan kalimah
wa ilahu Musa panasiya. Wa ilahu Musa panasiya. Ada kalimah ilahu. Di sini rangkaian ni adalah rangkaian mudhaf ataupun idhafah, ya. Untuk menjelaskan makna ilahu tu terdapat kalimah Musa. So Musa ni adalah mudhafun ilaih kepada ilahu, ilahu. Okey, ya. Apakah beza di antara kalimah ini dengan ilahukum? Ilahukum ni domir kum yang mudhafu ilaih tu kita panggilkan dia isim domir muttasil, sebab dia attach, dia lekat sekali dengan mudhaf, ya. Jadi mudhafu ilaih dia ialah secara bersekali, ya, bersama. Di sini pula Musa dia adalah mudhafu ilaih kepada ilahu, tapi dia tidak sekali, ya. Dia panggil munfasil, dia dalam kalimah yang berasingan, ya. So berasingan, sebab itu kalau kita rujuk kepada Quran tafsir tu, kita ini ayat 88 surah Toha. Kalau kita tengok dalam surah Toha ayat 88, kita cek balik, ya, ayat berapa tu. Wa ila Musa ialah ayat 88, betul, ya. Dia sambungan daripada ayat yang sebelum tu. Dan 88, ya. So di sini terdapat dua kalimah yang kita telah sedang bahaskan sekarang yang bersabit dengan ilahun, ya, ilahun. Satu di sini dalam kalimah ilahukum, satu lagi ilahu di sini, ya. So kita akan dapati satu bentuk idhafah ni dia mudhafu ilaih dia yang muttasil, ya. Ini dia muttasil tu bermakna apa? Bermakna mudhaf tu dalam satu kalimah yang sama, ya. Ya, mudhaf dengan mudhafu ilaih dalam satu kalimah yang sama, tetapi mudhaf juga boleh berlaku secara berasingan, ya. Sebab Musa sekarang ni adalah kalimah yang berasingan. Musa tu adalah mudhafun ilaih kepada ilahu, ya. So apa berlaku kalau kita menggunakan tafsir ni? Kita akan dapati di sini kita akan lihat kedua-dua kata nama mudhaf dan mudhafu ilaih itu akan dijelaskan, ya, di dalam digital Quran ni. Tetapi di sini kita akan tengok Musa tu tidak ada, ya. Musa tu dijelaskan di dalam kalimah yang selepasnya, ya. So kalau kita keluar pada sini dan kita pergi, kita cuba tekan ilahukum, so kita akan dapati dua-dua kalimah pertama dan kalimah kedua ada dijelaskan sekali dengan berbeza warna dia, ya. Yang ni mudhaf dia dalam berwarna golden, mudhafu ilaih dia dalam warna yang grey, ya, yang kelabu. Jadi yang ni jelas untuk kita untuk melihat dia adalah idhafah, ya. Tetapi kalau kita pergi ke wa ilahu, ya, kita tekan di sini tidak ada Musa, ya. Kenapa? Sebab Musa tu satu perkataan yang munfasil, dia berasing. Jadi tidak adalah Musa. Jadi kita kena mengenal daripada kalimah ilahu ni untuk mengetahui yang dia adalah mudhaf, ya. So macam mana caranya?
kita lihat pertamanya kalimah ini tidak ada alif lam ta'rifah. Ya, alif lam ta'rifah tidak ada di sini. Okey, di manakah alif lam ta'rifah? Kalau ada, dia perlu berlaku di sebelum sebelum hamzah qata'. Ya, di sini. Di sini letaknya alif lam ta'rifah. Sekiranya dia ada alif lam. So jelas di sini tidak ada alif lam ta'rifah di situ, ya. Kita crosskan, ya. So maknanya di sini tidak berlaku, tidak ada alif lam ta'rifah. Dan keduanya kita lihat huruf ha ni tidak bertanwin, ya. So ini maklumat kedua untuk membantu kita. Huruf ha tidak bertanwin. So dua ni sebenarnya sudah cukup untuk memberitahu kita yang ilahu ni adalah idhafah, ya. Sorry, ilahu adalah mudhaf. So kalau ada mudhaf bermakna mesti ada idhafah, ya. So di manakah idhafah tu? So dia selepas tu, ya. So kita clearkan drawing ni, ya. Kita app ni, digital Quran ni, kalau tuan-tuan bila dia paparkan kalimah ni, tuan-tuan boleh guna jari saja, ya. Boleh guna jari untuk melihat kalimah selepas ataupun kalimah sebelumnya, ya. Kalau saya nak melihat kalimah selepas, saya gunakan jari, saya tolak dengan jari dia, scroll saja dengan jari, ya. Nak ke depan ataupun ke belakang. Yang ni yang wa'ilah hukum tadi, di belakangnya, ya. Dan kita lihat ni idhafah sekali, ya. Mudhaf dan mudhafun ilaih itu sekali dalam satu kalimah. Tetapi di sini dia hanya menunjukkan mudhaf saja. Ya, dan di manakah mudhaf ilaihnya? Tuan-tuan kena scroll, tolak saja dengan jari, ya, ke depan. Inilah apa? Mudhafun ilaih dia, ya. Jadi dia berasingan. Sebab digital Al-Quran ni dia mengupas tiap-tiap kalimah tu secara berasingan. Bermakna Musa ni adalah satu kalimah. Kalau tuan tengok ke atas tu, ya, yang ditandakan oleh arrow ni, itulah kedudukan kalimah tu, iaitu kalimah Musa adalah kalimah yang ke-11 di dalam ayat 88 surah Taha, ya. Sebab tu dia dijelaskan dalam kedudukan selepasnya, bukan bersama dengan ilahu, ya. Okey. Ilahu wa ilahu kalimah yang keberapa? Ya, wa ilahu ialah kalimah yang ke-10. So maknanya wa ilahu ni satu kalimah dan Musa itu adalah satu kalimah. Ya, so dia membabitkan dua kalimah yang berasingan, ya, dalam menerangkan menerangkan idhafah yang berlaku di dalam ayat ini, iaitu wa ila Musa. So daripada penulisan, tuan-tuan boleh gunakan tafsir dan perkata ni, sebab dari segi penulisan yang ni lebih menepati Rasam Osmani, ya. Jadi tengok tulisan dia, ya. Alif kecil ni dia letak selepas lam yang fathah. Itulah cara menulisnya, ya. Sedangkan di dalam korpus tadi, ya, okey, kita imbas kembali tengok dalam korpus, dia ditulis dalam bentuk ini, ya, iaitu penulisan yang lama, ya, masih lagi imla, di mana alif kecil tu dia tidak diletakkan selepas lam, dia diletakkan atas baris fathah kepada lam. Ini adalah penulisan lama. Jadi kita kena
ubahkan dia, ya. Ubahkan dia supaya dia menjadi seperti ini, ya. So gunakan leksi logos tu tuan-tuan kena biasakan dengan praktis, ya, menulis supaya kita faham betul-betul tentang kalimah tu, ya. So waw ni ada tambahan saja, ya. Bermakna dalam kalimah ni terdapat dua kalimah yang membangunkan satu kalimah. Satu kalimah waw. Waw tu ialah dalam bahasa Inggerisnya dipanggilkan coordinating conjunction, ya. So bila coordinating tu bermakna dia coordinate. Dia conjunction ni menyambung, coordinate ni menyelaraskan. Jadi waw ni adalah waw atifah, ya. Dan ilahu adalah kalau waw atifah bermakna apa? Bermakna ilahu ni juga adalah maktuf, tambahan, ya. Kalau dia tambahan, dia mesti ada maktuf alaihi, ya. Yang ditambah tu apa? Yang ditambahnya ialah sebelum waw tadilah, iaitu yang ini, ya. Ilahukum ni adalah maktuf alaihi yang ditambahkan ke atasnya. Itu maksudnya maktuf alaihi, ya. Dan disambung dan dikoordinatkan oleh waw atifah. Maknanya waw atifah ni nak berperanan sebagai apa? Dia nak menambah dan menyelaras, ya. Kalau tuan-tuan nak tengok dalam ayat dia, boleh pergi ke ayat sendirilah, ya. Iaitu kalau balik kepada ayat ni, peranan waw atifah, ambil warna merah semula, ya. Dia nak menambah cerita ataupun nambah item kepada cerita sebelumnya. Ya. So cerita sebelumnya ialah berkenaan dengan Tuhan tu ialah Tuhan kamu semua. Itulah subjek matter yang sebelum waw atifah. Kemudian ayat itu nak menambahkan lagi, ada lagi cerita pasal Tuhan, iaitu Tuhan siapa? Tuhan Musa. So wa ilahu Musa ni menjadi maktuf, ya, kepada ilahukum. So bila dia maktuf, dia mesti diselaraskan, ya. Dia mesti diselaraskan, ya. Terutamanya dalam aspek jantina, aspek bilangan, aspek i'rab, ya, aspek i'rab, dan juga makrifah ataupun nakirahnya, ya, status. Maknanya status maktuf, ya, dia mesti mengikut subjek yang sebelumnya, iaitu maktuf alaihi, yang ditambah tadi, ya. Okey. So macam mana penjelasan berlaku? Tuan-tuan boleh lihat sebagai contohnya i'rab dia, ya. I'rab dia okey, tandakan dengan arrow. Sini ialah marfu'. Ilahu tu marfu', jadi maktuf dia pun mestilah marfu', ya. Itu tanda waw tu waw atifah yang menyelaraskan dua perkara tu sekali, ya. Dan sini tidak ada alif lam ta'rifah, ya. Sini pun tidak ada alif lam ta'rifah, ya. Dan pada masa sama, ha tu tidak bertanwin, ha tu pun tidak bertanwin, ya. Jadi dalam konteks ni satu penyelarasan yang sempurna disebabkan kedua-dua kalimah itu digunakan dalam bentuk mudhaf, ya, dalam bentuk. Jadi ilahu di sini adalah mudhaf, ya, dan di situ pun dia mudhaf. Maka dia diselaraskan
dengan baik sekali oleh oleh waw atifah, ya. So yang ni adalah mudhaf, so yang ni pun mudhaf, ya. Bukan setakat mudhaf, tapi i'rab dia juga diselaraskan, ya, sekali. Itulah salah tambahan kita untuk hari ini untuk mengenal apakah fungsi waw di dalam Al-Quran, ya, terutama sekali waw atifah yang menyambung dan menyelaras. Okey, ya. So selesai dua kalimah di dalam ayat 88, iaitu ilahu kepada ilahukum dan satu lagi ilahu kepada ilahu Musa, ya. So Musa jangan lupa dia adalah mudhafu ilaih yang majrur, kum adalah mudhafu ilaih yang majrur. Okey, ya, kita teruskan perkongsian kita dengan kalimah selepasnya, iaitu ilahika. Ya, ini ayat yang seterusnya, iaitu ayat ke-97 surah Taha. Ya. Sekali lagi tuan-tuan boleh lihat, ya, iaitu pertalian yang sama dengan ilahukum, ya, pertalian yang sama, ya. Okey, macam mana nak mengenalnya? Sama je, proses dia sama, ya. Okey. Kita pecahkan kepada dua komponen lagi. Ambil warna biru. Ilahi. Sekarang ni dia ilahi adalah kalimah yang pertama. Ya. Yang tadi di sini di atas tu kalimah pertama dia ialah ilahu. Tu mudhaf. Okey. Kemudian ini kalimah yang kedua ialah kum. Kita ambil yang ni. Di sini kalimah yang kedua ialah ka. Tapi konstruk dia sama. Kalimah saja berbeza, because konteks berbeza, itu saja. Tapi fungsi dia sama. Ya. Okey. Apakah perbezaan dia selain daripada sini kum berbeza dengan ka? Kum ni untuk jamak, kamu semua mukhatab. Yang jamak, ka ni adalah ka mukhatab yang mufradah, yang singular, ya. Ia bermakna kamu seorang lelaki, ini kamu semua lelaki. Ya, dan biasanya di dalam ayat dia juga termasuk perempuan, kumpulan lelaki dan perempuan pun menggunakan kalimah yang muzakkar, ya. Tapi di sini tak bolehlah, dia seorang saja. So ini tetap lelaki saja. Okey. Apakah yang terdapat perbezaan di sini? Kita akan tengok. Okey, di sini ialah ilahu, sedangkan di sini ialah ilahi. Tu perbezaan dia lah. Ya, ilahi, kerana apa? Sebelum ilahi itu terdapat harfun jar. Harfun jar ila ni, yang menyebabkan kalimah isim selepasnya menjadi majrur. Sebab itulah ilahika, bukannya ilahuka, ya. So di sini ilahu tidak ada harfun jar. Sebab tu dia mengambil i'rab yang marfu'. Wa ilahu pun tidak ada harfun jar, ya, sebab tu dia mengambil i'rab yang marfu'. Tetapi di sini ada ilah. So automatically bila ada ilah, kalimah selepasnya mengambil i'rab yang majrur. Ya. So bermakna sini mudhafnya adalah majrur dan mudhafu ilaih dia pun majrur. Okey, sedangkan di sini mudhafnya marfu', mudhafu ilaih dia majrur.
Okey, untuk lebih jelas kita boleh gunakan tafsir digital Quran tafsir dan perkata tu. Kita tengok ayat 97 ke depan sikit. Tu dia 97. Mana ilahika di sini so tengok ada harfun jar, sebab itulah dia mengambil baris bawah. So kalau kita tekan ke mouse ni, klik the mouse tu dekat ilah tu, kita akan nampak. Ya, so ka ni adalah isim dhamir muttasil. Ya, isim dhamir muttasil bermakna ilahika ni satu kalimah yang kedua-dua mudhaf dan mudhafu ilaihnya dinyatakan dalam satu kalimah. So ini idhafah yang jelas, ya, berbandingkan dengan wa ilahu Musa tadi, dia idhafah yang membabitkan dua kalimah isim yang berasingan, ya. Dan penulisan tafsir dan perkata ni pun tepat mengikuti Resam Osmani. Alif kecil ni dituliskan selepas lam yang fathah, sebab berfungsi alif kecil adalah memanjangkan bunyi la ni kepada dua harakat. Dia sudah berfungsi sebagai mad asli, ya. Jadi ilahika. Jadi sini jelas ilaha ni adalah mudhaf dan ka tu adalah mudhafun ilaih. Ya, dan ka tetap majrur. Mudhaf juga majrur baris bawah, sebab tadi terdapat kalimah ilah, iaitu harfun jar, yang menyebabkan kalimah ilahu bertukar kepada ilahi. Okey, idhafah adalah sesuatu aspek yang penting di dalam ayat Quran, sebab memang banyak digunakan, ya, di dalam ayat-ayat Quran. Hampir 70-80% ayat-ayat Quran akan membabitkan penggunaan idhafah. So tuan-tuan kena pastikan mahir dengan aspek ni, supaya bila membaca Al-Quran kita akan lihat, ya, peranan idhafah di dalam Al-Quran itu. 744, ya. Okey. Ya, kita akan cuba kongsikan satu lagi kalimah yang lain di okey, sudah mengenal lah, ya. Sebab apa? Dia adalah kalimah yang sama yang telah digunakan sebelum ini. Ambil warna merah, iaitu ilahukum. So bila kita sudah mengenal satu kalimah di dalam Al-Quran tu, kalimah tu banyak diulang sekali lagi, ya, di dalam ayat yang lain. So kita sudah mengenal, ya. Mana kalau kita sudah mengenal di sini, ya, kita mengenal di sini, kita akan kenal juga di sinilah. Ya, dia adalah kalimah yang sama, jadi konteksnya dan pertaliannya adalah sama, ya. Cuma sedikit perbezaan dia apa dia? Ya, perbezaan kepada huruf mim saja. Perbezaan pada huruf mim iaitu mim mengambil baris dhammah. Yang berbeza dengan di sini, mim mengambil sukun. Ya. Itu pun kita kena fahamlah, kerana sebab apa, bila kita nak menulis dan mengeja nanti, kita kena eja mim tu dengan baris dhammah di sini, ya. Bukannya sukun. Asal dia sukun, ya, asal dia kum macam ni. Tetapi sekarang ni mim ni yang asalnya sukun sudah bertemu dengan kalimah Allah, ya. Kalimah Allah terdapat lam yang
bertasydid di sini, ya, yang perlu disebutkan bunyinya dalam bentuk tasydid. Jadi mim tu yang sukun perlu dihidupkan dengan baris dhammah. Kalau kita tidak hidupkan dia, kalau disukunkan dia tak boleh sebut. Ya, sukun dengan tasydid tak boleh nak sebut. So kena hidupkan dia. So sebab itulah di sini mim tu di ambil kotak. Okey, mim tu ditandakan dhammah. Ya. Pada asalnya di sini ialah sukun. Kenapa dia tidak perlu didhammahkan? Sebab dia bertemu dengan waw. Yang ni waw ni, ya. Ini ilah hukum ni sebenarnya kalimah yang samalah itu. Ya, so mim yang sukun bertemu dengan waw tidak perlu dihidupkan dengan baris, ya. Dia sukun, dia boleh disebut. Mim sukun bertemu dengan waw boleh disebut dengan jelas sebab dia melibatkan hukum izhar syafawi, ya. So tidak perlu dhammahkan, ya. Tetapi di sini dia kena hidupkan sebab dia bertemu dengan huruf, ya, huruf lam yang bertasydid ni, jadi dia perlu hidupkan dengan dhammah, barulah boleh sebut ilahukumullah. Ilahukumullah, ya. Kalau kita sukunkan tak dapat baca ilahukum, lepas tu kena baca Allahu. Jadi, ya, kalau sukun ijab baca dia macam tu. Ilahukum Allahu. Jadi dia terputus. Sedangkan dia sepatutnya dibacakan secara wasal, ya, bersambung, iaitu ilahukumullahu allazi. Doktor, kenapa kena baris atas tak baris baris depan tak baris atas ke baris bawah ke? Okey, itu saya rasa cara orang Arab dia berkatalah, bercakap. Cara dia yang lebih licin lah, ya. Lebih licin, dia kata, bila menyebut hukumullah lebih licin sebutannya. Orang Arab ni dia very particular, ya. Dia sesuatu yang susah tu dia cuba nak buat yang secara paling senang dan ringan, ya. Kalau dia ilahu hukumallah, anda bunyi dia lain sikit kan, ya. Hukumallah tak selicin hukumullah, ya. Kerana kaf ni baris sebelum tu, kaf tu baris dhammah, jadi hukumullah adalah lebih sesuai, ya, cara percakapan orang Arab tu, ya. Betul, ya. Kadang-kadang kita lihat ya baris yang sukun, huruf yang sukun kadang dihidupkan dengan baris atas, kadang-kadang dihidupkan dengan baris bawah, dan kadang-kadang dihidupkan dengan baris dhammah. Dia tak ada peraturan yang orang kata yang khusus, yang spesifik, tidak ada. Dia cuma nak melicinkan penyebutan tu, ya. Jadi sebutan dia ilahukumullah lebih baik daripada ilahukumallah, ya. Bunyi pun berbeza. Hukumullah lebih cantik, lebih licin lah. Kalau saya bawa tukar baris bawah pun tak sebagus baris depan. Hukumillah jadi ilahukumillah, ya. Jadi dalam tiga-tiga tu hukumullah adalah lebih, ya, yang terbaik, ya. Setakat ni saya tidak jumpa penerangan kepada kenapa dia mengambil baris hadapan, baris bawah dan baris atas, melainkan dengan cara pertuturan orang Arab tu, dia yang mana yang dia boleh ringkaskan, ya, dia akan ringkaskan dan buat cara yang lebih licin, ya, dalam ucapan kalimah-kalimah tu, insya-Allah. Okey, saya rasa cukup untuk hari ini. Sudah 7:51. Diharapkan tuan-tuan dapat menimba dan menambahkan ilmu dalam mengenal kalimah-kalimah Al-Quran. Ingat, ya, bila nak memahami kalimah Al-Quran tu, aspek tajwid, aspek nahu dan aspek sorof tu
perlu dibincangkan sekali ya. So package 3 ni dia mengandungi banyak perkara ya. Kalau dalam mana tuan-tuan yang sudah menerima e-book tu, tuan-tuan mungkin sudah familiar ya. Dia ada lebih kurang 12 ataupun 13 perkara yang biasa kita bahaskan ya di dalam mengenal dan menerangkan kalimah-kalimah Al-Quran, insya-Allah. Okey, kita sudahi perkongsian kita hari ini di sini saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih.